Of course, saya nak bermulakan dengan kita punya produk iaitu AG Sera yang sekarang ni sedang viral di 24 buah negara dan kita dah dengar macam-macam dah. Ya, tapi respon yang kita dapat kebanyakannya datang daripada dua segmen utama. Yang pertamanya kita dengar banyak dari segi kesihatan, ya. Orang-orang yang menggunakan AG Sera ni ramai juga testimoni yang kita dapat, orang yang ada kanser, orang yang ada darah tinggi, orang yang ada gout, orang yang ada arthritis. Dan produk kita dah banyak membantu untuk mereka menguruskan penyakit mereka. Ya. So there's no such thing as sembuh. Ya. Kita kena faham KKM approve produk kita sebagai makanan, ya, functional food, makanan yang berkhasiat. Ya, sama macam Milo dan sebagainya. Baik, tapi alhamdulillah respon yang kita dapat memang sangat-sangat positif dari segi kesihatan. Kedua, testimoni yang banyak juga kita dapat selain daripada kesihatan, kita dapat banyak testimoni kecantikan. Anti-aging. Ramai yang pakai produk kita mendapati kulit mereka makin cantik, kedutan dia makin kurang, ya, ataupun masalah kulit mereka dah mula susut, dah mula kurang dan sebagainya. Dan banyak lagi testimoni-testimoni kulit yang kita dapat yang mungkin cerah dan sebagainya. So produk kita boleh dikatakan 2 in 1. Kalau pakai bukan saja dia bantu dengan kita punya kesihatan to nourish kita punya body system, tapi at the same time you pakai, muka you akan lebih cantik, lebih handsome. Itu dia, ya. Why not 2 in 1? Pakai untuk kesihatan, dapat kecantikan on the side, ataupun you nak pakai untuk kecantikan, dapat kesihatan on the side. To kill 2 birds with 1 stone. Itu dia. Okay. So, yang pertama saya nak explain produk ini adalah lebih kepada apa yang kita katakan elok untuk kulit tadi tu. Saya nak start dengan anti-aging dahulu. Kemudian saya start dengan kita punya tentang kesihatan, isu-isu kesihatan. Baik, kita ada Ceramosites. Ceramosites ini merupakan teknologi kita dapat daripada France, ya. Dan Ceramosites ini fungsi dia adalah untuk mengganti sumber ceramides yang sudah kekurangan dalam kulit kita. Nah, dalam kulit anda, dalam kulit saya, kulit kita, kalau anda masih ingat lagi zaman sekolah, cikgu ajar, kulit kita ada 2 lapisan utama, iaitu lapisan epidermis dan juga lapisan dermis. Ya. So di perantaran dermis dengan epidermis kita ni ada satu tempat itu di mana dipenuhi dengan ceramides. Kulit anda dah memang ada ceramides dah pun. Dan fungsi ceramides ini adalah untuk withhold the moisture dalam kulit anda, mengekalkan kelembapan ataupun kandungan air di dalam sel kulit kita, ya. So masa kita muda, ceramides kita banyak. Bila ceramides kita banyak, kulit kita cantik, kulit kita lembap, licin, ya, kulit kita putih, gebu dan sebagainya, ya. Masa lembut sehalus sutera kata orang. Tengok kulit kita masih kecil, betul, ya. Tapi bila as we age, apabila ceramides kita makin berkurangan, ya, mulalah kulit kita tak boleh pegang moisture lagi dan mulalah kedutan, mulalah kulit kita makin kasar, makin kusam, dah tak cerah macam masa kita muda-muda dan sebagainya, ya. So itulah fungsi Ceramosites yang kita ada. Teknologi Ceramosites di dalam AG Sera adalah untuk membantu untuk orang kata replicate ataupun memimik ya, fungsi ceramides kulit kita yang sudah kehilangan. Dan Ceramosites kita ini has been clinically studied, dan dalam clinical study kita dapati terlalu banyak result yang baik untuk kulit. Tetapi yang kita boleh highlightkan di sini, ya, sebab selebihnya nanti overclaim dan sebagainya, so kita highlightkan benda yang general, ya, di mana skin moisturization susah benar, ya, ditingkatkan, skin wrinkles dikurangkan, ya, kedutan dikurangkan, dan skin elasticity ataupun keancaran kulit yang ditingkatkan. Dan yang paling best sekali, result ini anda boleh nampak, sudah mula nampak kesan dia hanya dalam masa 2 minggu atau 15 hari, insya-Allah, ya. Itu tentang kecantikan kulit, ya, tentang anti-aging kulit dan sebagainya. Teknologi yang kedua yang saya nak bawakan pada anda pada malam ini, satu teknologi daripada Spain, ya, ataupun teknologi yang kita panggil Hytolith. Hytolith ni teknologi dia, bahan dia adalah olive ataupun buah zaitun. Alright. So sebelum saya nak masuk tentang olive ini, saya nak bercerita tentang antioksidan. Ya, kerana produk kita ni adalah pemakanan antioksidan. Alright. So antioksidan ini nak bagi mudah faham, ya, bagi Cik Kiah pun sudah senang faham. Antioksidan ini dalam bahasa ringkasnya adalah kuasa membersih.
Ya, ataupun kuasa pembersihan. Kita nak bersihkan apa dengan antioksidan? Kita nak bersihkan sel kulit kita nak bersihkan sel darah kita nak bersihkan sel tulang, sel saraf, usus, arteri dan sebagainya. Perlu dibersihkan. Ya, sebab apabila kita dengar saja perkataan bersih tu, kita dah tahu benda ni satu kewajipan. Ya, kerana bila kita ada rumah pun, rumah kita wajib dibersihkan. Kalau kita ada kereta, kereta kita pun wajib dibersihkan. Sedangkan kalau ada longkang sekalipun, longkang pun perlu dibersihkan. Apatah lagi sistem tubuh badan kita. Persoalannya, kita nak bersihkan tubuh badan kita dari apa? Guys, kita manusia. Macam mana bijak, macam mana pandai, macam mana berilmu tinggi sekalipun, by the end of the day, kita akan bawa masuk radikal bebas dan juga toksik, benda-benda yang beracun dan tidak baik ke dalam tubuh kita. Sama ada melalui pemakanan ataupun pernafasan, hidup udara kita yang tak berapa sihat dah zaman sekarang ni, lebih-lebih lagi yang urban. Ya, so ini benda-benda yang kita bawa masuk dalam tubuh kita yang kita perlu bersihkan. Ya, dan saya nak bercerita tentang apa yang kita panggil radikal bebas, kerana radikal bebas ni yang bahaya. Okey, kita punya apa kata usus kita, pencernaan kita ni ada satu benda yang kita panggil metabolisme. Ya, metabolisme kita ni dia yang proses segala apa yang kita consume dalam tubuh kita. Ya, so metabolisme kita ni, apa kita makan dia ambil, apa yang kita makan, apa yang perlukan hantar kepada bahagian-bahagian tubuh kita, dan selebihnya dia flush, berak, berkencing, berkumuh dan sebagainya, buang selebihnya apa yang tidak diperlukan. Itu benda yang boleh proses. Dan kita kena faham dalam kita punya orang kata apa metabolisme kita ni, ada benda yang dia boleh proses dan ada benda yang dia tak boleh proses. Benda yang boleh proses ni benda yang kita selalu dengar lah, benda-benda yang baik lah, protein, karbohidrat, vitamins, mineral dan sebagainya. Dan benda yang dia tak boleh proses, yang saya boleh highlightkan di sini adalah contoh radikal bebas. Ya, radikal bebas ni nak bagi contoh mudah faham je, radikal bebas ni tar nikotin dalam rokok. Ya, tar nikotin dalam rokok ataupun kafein dalam kopi, dalam teh. Bahan pengawet, bahan pewarna. Pewarna ni memang dah merangkui seluruh hidup kita. Ya, lauk pauk kita, jus minuman kita, ubat-ubat pil-pil berwarna tu semua pun datang daripada pewarna. Ya, so ini adalah radikal bebas. Dan radikal bebas ini benda yang tak boleh diproses oleh metabolisme kita. Bila saya kata tak boleh tu maksudnya dia nak ambil pun tak boleh, nak buang pun tak boleh. Sebab buang tu pun proses. Ya, so apa yang berlaku ialah radikal bebas ini dia akan duduk dalam tubuh badan kita. Ya, tak ada masalah guys sebenarnya, sebab radikal bebas ni dia terlalu kecil. Nak tengok bawah mikroskop pun dia kena besar sampai 20,000 kali baru nampak setitik, ya. Tetapi problem dia datang apabila radikal bebas ni kita tak mengamalkan pemakanan antioksidan, maka radikal bebas akan duduk dalam sistem tubuh kita, dia travel je lah. Dia travel je ikut salur darah kita, air dalam badan kita, tak ada masalah. Tetapi bila terkumpul 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan anda tak pernah ambil antioksidan, pemakanan antioksidan, maka dia dah banyak dalam badan kita. Ya. So bila dia dah jadi banyak ni, itu yang mula bahaya. Ya, bila dia dah banyak dalam badan kita, dia mula berlaga antara satu sama lain. Bila dia dah berlaga, makin lama makin bercantum. Bila dia bercantum, dia makin membesar, makin besar dia makin berat. Dan bila dia makin berat, sampai satu waktu dan ketika, dia dah tak boleh travel dah seluruh badan kita. Masih kecil dia boleh travel. Ya? Dah berat sangat, dia landing. Ni saya explain cara paling mudah faham. Ya? Dia landing. Dia landing dekat satu-satu kawasan, tengok nasib. Yang ni di luar kawalan kita. Ada yang landing kat saraf otak, ada yang landing dekat kelenjar, ada yang landing dekat payudara, ada yang landing dekat pankreas. Tengok nasib. So bila dia dah duduk, radikal bebas ni dia dah duduk dalam satu posisi terlalu lama, dia oleh kerana dia radikal bebas, dia doesn't belong to our body system, maka dia mula merosakkan sel di mana tempat dia landing tadi tu. Ya, bila sel tu rosak, kelama-kelamaan dia sel tu boleh membengkak, dia boleh jadi keradangan. Ya, keradangan ni boleh sampai level berbisul, boleh pecah, boleh bernanah dan sebagainya. Ya, dan lama-kelamaan bila sel mutasi sel berlaku, lama-kelamaan dia boleh jadi sejenis ketumbuhan parasit dalam tubuh kita yang memakan segala nutrien dalam tubuh kita. Dan bila ada ketumbuhan dalam badan kita, maka itulah jatuhnya penyakit kanser.
Ya. So kanser ni bukan datang daripada rokok, rokok tak ada habis rokok kita salahkan sebab rokok tu salah satu. Ya. Benda yang kanser ni dan penyakit kronik ni sebenarnya datang daripada lifestyle kita, radikal bebas yang kita bawa masuk ke dalam tubuh kita, guys. Ya, itulah sebenarnya, ya. Dan sebenarnya kekotoran kita ataupun radikal bebas ataupun kekotoran ini yang kita perlu bersihkan. Kerana ramai orang tak perasan sebenarnya kenapa kita perlu antioksidan, pembersihan kerana banyak penyakit kita datang daripada kekotoran. Ramai tak perasan ni, guys. Ya, contoh saya bagi contoh yang selalu saya bagi, orang yang stroke. Orang yang stroke kerana darah tak masuk otak. Darah tak masuk otak kerana saraf tersumbat. Kenapa saraf tersumbat? Sebab darah yang kotor. Nampak? Stroke pun datang pucuk pangkal dia daripada kekotoran. Kita tengok penyakit orang-orang yang sakit jantung. Sakit jantung ni selalu kita sandarkan kepada masalah orang yang arterinya tersumbat. Soalnya kenapa arteri tersumbat? Sekali lagi ceritanya darah yang kotor. Ya. Lepas tu kita tengok pula orang yang sakit buah pinggang sampai nak pakai dialisis. Kenapa dia sakit buah pinggang? Sekali lagi kerana darah yang kotor duk tapis berpuluh-puluh tahun, lama-lama rosak jahanam buah pinggang sampai kena pergi dialisis. Nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kanser, macam mana saya dah terangkan awal tadi, kanser berlaku kerana radikal bebas, dia mencemari sel kulit kita. Radikal bebas yang mengotori sel kulit kita dan merosakkan sel-sel sel-sel tubuh kita. Dan akhirnya dia membengkak di keradangan dan akhirnya dia menjadi satu ketumbuhan parasit dalam tubuh badan kita dan jatuh penyakit kanser. Ya. So please understand that hampir banyak sebenarnya penyakit-penyakit kronik yang menyerang datangnya kerana sistem yang kotor. Ya, so kita boleh elakkan. Boleh elakkan dengan pembersihan. Kita boleh manage penyakit-penyakit kronik ini dengan pembersihan darah kita, pembersihan sel kulit, pembersihan sel saraf kita, bersih dan membersihkan. Ya, so itulah fungsi antioksidan yang kita nak sampaikan kepada anda pada malam ini. So saya tidak claim, ya, company tidak pernah claim produk ini bagus untuk 1001 macam penyakit. Tidak, ya, produk kita claim antioksidan sahaja. Ya, dan antioksidan pembersihan itu tadi, ya, itu diperlukan dan saya sudah explain tadi. So kalau kita boleh membersihkan sistem kita tadi, nampak tak bagaimana kita boleh mengelakkan penyakit-penyakit seperti stroke, sakit jantung, sakit kanser, sakit buah pinggang dan sebagainya hanya melalui pembersihan sistem tubuh kita. Alright? So kalau anda dah faham antioksidan, baru saya nak masuk Hytolif, kerana Hytolif ni dia satu antioksidan yang sangat power. Buah zaitun. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dulu saya faham buah zaitun ni sunnah, ya. Tetapi apabila saya berstudi produk AG Sera, saya banyak membaca tentang buah zaitun ini, baru saya faham kenapa Rasulullah SAW sudah 1400 tahun lepas sudah menyatakan bahawa ini adalah sunnah. Kerana apa? Kerana Allah SWT sudah tahu ini manusia. Macam mana bijak pandai sekalipun, dia akan tetap makan ikut nafsu. Ya, oleh kerana itu disunahkan untuk mencuci kekotoran-kekotoran yang kita bawa masuk badan kita melalui hawa nafsu makan kita. Ya, okey. So di manakah terletaknya dia punya antioksidan punya power buah zaitun ini? Terletaknya dalam satu bahan yang memang terkandung dalam buah zaitun yang dipanggil hydrocitosol. So hydrocitosol ni sebenarnya property, antioksidan property yang sangat kuat dalam buah zaitun. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, di mana kalau anda nak makan, kalau tak nak beli AG Sera ni, tak apa, tak ada masalah. Tapi nak dapat kesan antioksidan yang serupa, anda makanlah 10 biji buah zaitun setiap hari. Siapa yang pernah makan buah zaitun akan tahu buah zaitun tu rasanya tak sedap. Okey? Ataupun alternatif kedua, anda boleh meminum, ya, separuh botol minyak zaitun setiap hari. Itu pun bahaya juga tu. Pagi-pagi tak kau berak kau minyak belakang. Ya. So ini adalah solution yang tidak praktikal. So apa yang kita buat ialah melalui teknologi Hytolif,
Kita keluarkan hydrocytosol daripada buah zaitun dan kita masukkan ke dalam produk Edisera dan dicampur pula dengan rasa manisan berries, buah peach, white peach dan sebagainya. Supaya anda makan, anda konsum, dia rasa sedap. So, sudah dipermudahkan. So, ingat, badan kita penyakit menyerang kerana kekotoran. Oleh kerana itu, kalau kita nak lawan penyakit, lawannya pembersihan. Dan bersih bersama adalah sama dengan antioksidan. Ya. So saya harap boleh faham. Dan juga seterusnya kita ada bahan yang kita panggil sakura extract ataupun bunga sakura. Ya. Bunga sakura ni guys, dia adalah membantu. Kalau anda dengar orang yang pakai Edisera ni kata, kulit saya makin cerah, kulit saya makin putih. Ya. Datangnya dari sini, ya, sakura extract. Macam mana sakura extract ini saya nak explain juga lebih lagi wanita, sebab orang wanita ni dia sanggup belanja beratus-ratus ringgit, beribu-ribu ringgit untuk nak putih kulit, nak cerah kulit. Dan sekarang ni bukan orang wanita je, orang lelaki pun sama. Kena pula zaman K-pop. Aku pun tak faham lah budak-budak zaman sekarang ni, lelaki pun putih melepak, bibir merah, aku dah tak faham dah. Ya, mungkin perbezaan generasi. But the reality is orang lelaki pun mengejar solution yang semacam ini. Tapi saya nak lebih fokus pada wanita kerana wanita sanggup belajar. Okay, ladies, be careful dengan produk-produk memutihkan kulit ini yang chemical based. Ini kita kena berhati-hati ya. Sebab kita punya kulit ini, kalau kita tengok di bawah mikroskop, kita akan nampak ada banyak bintik-bintik dalam berbilion-bilion. Bintik-bintik itu apa yang kita panggil pigmentation. Dan pigmentation kita adalah penentu sama ada kulit kita gelap atau cerah. Ya. Orang yang kulitnya gelap, pigmentasinya rapat-rapat, dekat-dekat. Ya, orang yang kulit gelap, betul lah, kulit gelap dia rapat-rapat. Orang yang kulit cerah, pigmentasi dia jarang. Alright. So dia sama dengan konsep inkjet printer. Inkjet printer kalau dia nak warna hitam, dia tembak dekat-dekat. Dekat-dekat jadi warna hitam. Kalau dia nak warna kelabu, dia tembak jarak-jarak, dapatlah different shades of grey. Ya, sama juga konsep dengan pigmentasi kita. So, pigmentasi kita ni, macam saya katakan tadi tu, cerita radikal bebas, cerita lagi kekotoran, tak ada ambil antioksidan. So pigmentasi kita yang berbilion-bilion ini, kalau saya ambil seketul lah, nak bagi senang kita visualize kan, saya ambil keluar seketul, katalah kita besarkan seketul besar ni lah. Okay, ini satu pigmentasi kita. Dan kerana kita tak pernah memakan antioksidan, kekotoran itu akan membina satu lapisan plak ataupun satu lapisan daki, so to speak, keliling pigmentasi kita yang berwarna hitam ataupun warna kelabu. Ya. So itu sebabnya makin kita berumur, kita dapati kulit kita makin kusam. Kadang-kadang kita rasa kulit kita makin gelap. Ya, sebenarnya bukan makin kusam, sebenarnya kulit kita kotor, pigmentasi kita dicemari oleh radikal bebas. So, dan kalau yang kita tengok yang lagi ekstrim adalah orang-orang tua. Nenek-nenek kita, atuk-atuk kita yang umur 85, 90 tahun ke atas. Perasan tak kulit mereka selalu naik bintik-bintik hitam kat hidung, bintik-bintik hitam dekat cheek dia, kadang-kadang sampai ke leher, turun sampai ke bahu. Itu adalah radikal bebas yang dah terlalu berleluasa. Ya. So, solution dia ialah kita bunga sakura ni, sakura extract ini, dia ada kuasa antioksidan, kuasa pembersihan di mana dia pergi dekat pigmentasi, dia bersihkan pigmentasi tadi itu supaya pigmentasi kita kembali kepada bentuk asal dia tadi itu tanpa daki kekotoran keliling dia. So bila dalam berbilion-bilion ini sudah dibersihkan, so kulit kita akan nampak lebih cerah. Itu saja konsep dia. Ya, berbeza kalau dengan produk-produk yang lebih pada chemical base lah ya. Apa yang dia buat, dia pergi pigmentasi, dia bunuh pigmentasi, pembantaian beramai-ramai, massacre. Bila banyak pigmentasi mati, jadi jarak-jarak lah you punya pigmentasi. Memanglah pakai baru 2-3 minggu muka dah putih macam orang Cina. Kan? Memang, tapi you must remember the pigmentation is there for a very good reason, which is to protect your skin daripada sinar UV, kena kanser kulit dan sebagainya. So, sakura extract adalah cara mencerahkan kulit yang lebih baik dan lebih berkesan, insyaAllah. Okey. Seterusnya kita ada curcumin. Curcumin. Kalau orang Melayu suka sangat sebut cucumin. Ya, kalau susah sangat nak sebut bahasa Inggeris, cakap Melayu je. Kunyit. Kan senang. Okey, curcumin kita ini kita lebih fokus kepada anti radang ataupun anti inflammatory. Alright. Kenapa anti radang, anti inflammatory ini? Bagi yang tak faham, bagi saya nak mudahkan faham,
keradangan ini adalah contoh-contoh keradangan dalam keluarga keradangan macam bengkak, lebam, benjol, bisul, kurap, panau, ruam dan sebagainya. Apa saja benda-benda yang merosakkan ini dia jatuh bawah keadaan orang kata payung keradangan ya, inflammatory. So, kita punya badan ni bila inflammatory ataupun keradangan berlaku di lapisan luar atas badan ke atas tangan ke, it is visible and you can see it. Bila kita nampak, kita boleh rawat. Sapu ointment, makan ubat dan sebagainya. Tetapi banyak benda yang kita terlepas pandang ialah keradangan ini dia tak semestinya berlaku di luar. Dia boleh berlaku di dalam tubuh kita. Ya, dia boleh berlaku dekat kita punya dinding paru-paru kita, dia boleh berlaku dekat dinding usus kita, dia boleh berlaku kat macam-macam tempat, ya. So bila dekat dalam kita tak nampak, maka kita tak rawat dan kita tak rasa pun. Itu bahaya tu. Lama-lama dia boleh membengkak, dia boleh jadi bisul, dia boleh pecah lah pula, dia boleh mutasi sel berlaku dan lama kelamaan dia boleh jadi satu ketumbuhan dalam badan kita. Itu sebabnya saya rasa ramai umum pun dah tahu kekemin ini memang sangat-sangat baik untuk orang-orang yang ada masalah kanser. Ya. Kau dah mula dah datang conteng-conteng. Janganlah. Ya. So okey, seterusnya kita ada Gymnema stylevester ataupun daun gurmat. Alright. So daun gurmat kita ni datangnya daripada apa yang kita panggil daripada side-side Afrika dan India. Dan daun gurmat ini ataupun Gymnema stylevester dalam Aegis Cera kita banyak kaitkan dengan penyakit kencing manis ataupun diabetes. So kalau anda dengar banyak testimoni kita diabetes, banyakkannya datang daripada komponen Gymnema stylevester di dalam produk kita. Ya, so itu caranya. Dan kedua seterusnya kita ada pomegranate ataupun buah delima ataupun buah sorga. Ini pun satu buah yang orang kata buah sunnah. Di mana dengan pomegranate ini kita lebih fokus kepada penyakit-penyakit ataupun isu-isu seksual. Orang Malaysia ni cepat sangat bila cakap isu seksual, ubat kuat. Ya, lagi-lagi orang lelaki. Okey. Ubat kuat tu sebenarnya satu komponen dalam isu seksual. Isu seksual ni sebenarnya dia jauh lebih luas. Contoh, wanita lebih prone dapat kena breast cancer. Isu seksual. Lelaki lebih prone dapat prostate cancer. Itu pun isu seksual. Orang wanita dia lebih prone, bukan lebih prone, bila dia berumur dia berhadapan dengan menopausal challenges di mana putus haid, dah tak boleh beranak dan sebagainya, ya. Dan orang lelaki pula kita berhadapan dengan erectile dysfunctional challenges di mana kita punya anu dah tak perform sebagaimana dia perform sewaktu kita umur 20-21 tahun. Lain, ya, orang lelaki faham benda ni. So isu seksual ni luas dan pomegranate dalam produk kita lebih fokus kepada isu-isu seksual, ya. Di mana kalau kes-kes menopause awal tu kita dapati ramai dia boleh reverse balik menopausal case dia boleh datang balik period, dia boleh beranak balik. Tetapi kes-kes macam ini berlaku pada early menopausal case. Jangan kau bagi produk ni dekat nenek 98 tahun cakap dia boleh beranak. Jangan. Itu dah overclaim dah tu. Jangan overclaim. Tapi kita banyak juga terima testimoni-testimoni yang early menopausal case yang membantu dari segi orang kata berhadapan dengan challenges menopause dia. Okey, kita juga ada mixed berries di mana mixed berries ini dia sangat-sangat baik untuk mengawal kolesterol dalam darah kita. So kita dah tahu dalam darah kita ni ada dua jenis kolesterol, kolesterol yang baik dan kolesterol yang tidak baik. Kolesterol baik apa yang kita panggil HDL atau high density lipoprotein. Kalau yang tak baik adalah LDL atau low density lipoprotein. Lain kata bagi Makcik Kiah pun senang faham. Good kolesterol, darah cair, bad kolesterol, darah pekat. Kita punya function, kita nak naikkan darah cair dan turunkan darah pekat. Ya. Kenapa kita nak darah cair? Kerana apabila darah kita cair, jantung kita pump ataupun bekerja pada kadar yang lebih tenang dan lebih rileks. Bila dia bertenang, dia lebih rileks, maka jantung kita tahan lama. Ya, kalau darah kita pekat, maksudnya jantung kita kena press, kena tekan kuat untuk supply darah ke seluruh tubuh kita. Kalau sampai ke seluruh tubuh, bila tak sampai ke seluruh tubuh tu yang boleh jadi stroke lah, boleh jadi apa kata
Parkinson lah, penyakit saraf lah sebab darah tak sampai. So kita nak pastikan darah kita cair ya. So kita kena tingkatkan good cholesterol atau high density lipoprotein dan mixed berry is perfect for that job ya. So lepas tu kita ada juga bahan yang seterusnya yang kita panggil white peach ya. White peach ni lebih kepada vitamin C. Vitamin C yang sangat tinggi di mana ini sangat-sangat baik untuk kulit kita ya. Dan juga white peach ini dia sangat bagus, dia boleh bertindak sebagai orang kata colon cleanser, membersihkan sistem pencernaan kita. Dan ramai orang yang menggunakan produk kita, tak semua ya, tak semua sebab lain orang lain dia punya result, tapi ramai testimoni yang kita dapat juga beberapa hari pertama dia pakai produk kita, usus dia tu, pembuangan dia tu ekstra, warnanya ekstra cantik dan baunya ekstra harum. Ya, faham-faham je lah. Memang teruk kotornya, memang teruk baunya ya, pasal dia betul-betul flush. Ada kes yang sampai dia punya berak tu, dia punya puang tu sampai keluar macam lapisan plastik. Ya, bukan sebab dia makan plastik. Ya, sebab kekotoran di dinding usus dia tu dah terlalu lama, dah pressurize, dah crystallize jadi macam glass. Dia macam plastik raffia kalau kita buka kan. Macam itulah lebih kurangnya. Ya, so boleh dibersihkan juga. Alright. Sedikit testimoni yang saya boleh kongsi dengan anda pada malam ini. Yang kiri ini adalah orang yang sakit saraf. Ya, yang ni tak silap saya ball palsy yang boleh dibantu. Yang kat tengah ni kaki ni biasalah ya. Kita orang zaman moden ini dengan kasut kulit, dengan kasut tumit tinggi, wanita dan sebagainya, maka jahanam tapak kaki kita insya-Allah boleh dibantu juga. Kanan atas ini, akak kita ni, ini yang saya katakan tadi tu, disclaimer ya, produk kita bukan putihkan kulit tetapi dia membersihkan pigmentasi kulit, dan bila kulit kita bersih, kita akan nampak kulit kita cerah sedikit. Lepas tu yang kiri bawah ni, adik ni ya, penyakit kulit, saya tak tahu apa nama penyakitnya tapi nampaknya teruk. Hanya dalam masa berapa kali, 2 minggu dia kata di sini, kulit dia cantik balik ya, kembali normal. Akak yang kat tengah ni, dia sama macam akak yang awal tadi tu, tapi akak yang awal tadi tu dia muda, so mungkin beza dia kurang sikit. Yang dah berumur ni dia akan nampak lebih ketara dia punya before and after, lebih-lebih lagi kalau dia tak pernah ambil antioksidan seumur hidup dia. Yang kanan bawah ni, tangan hitam terbakar ni kerana kemoterapi ya, terbakar kulit dia, dia makan produk kita, alhamdulillah dalam masa 5 ke 7 hari dah nampak bersih dan cantik kulitnya. Arthritis merupakan salah satu testimoni yang paling popular di kalangan pengguna-pengguna Agicera, dan juga eczema. Kita tengok eczema yang kronik ni ya, teruk ya, before and after pun boleh dibantu insya-Allah. Lepas tu psoriasis. Psoriasis ni sebenarnya kalau anda tahu, eczema ni punya susah nak rawat, psoriasis ni sebenarnya lagi susah ya, tapi alhamdulillah nampak ya perbezaan yang sangat ketara setelah dia consume Agicera. Yang kat tengah ini adalah stroke. Pakcik ni stroke, dan dia stroke dia lumpur dia sampai ke leher. Maksudnya leher dan ke bawah lumpuh. Kepala dia saja yang tak lumpuh. Maka dia terbaring, tak boleh duduk pun. Tetapi dalam masa beberapa hari sahaja, 7 hari dia mengambil Agicera, dia punya badan dah mula rasa sensasi, sensational. Boleh rasalah kalau orang dah start pegang. Tapi dia tak boleh aktif lagi lah, nak angkat tangan, menari apa semua tak boleh lah. Tapi dia dah boleh mula rasa. Dan yang paling best, dia dah boleh duduk. Maksudnya dia punya lumpur tu turun sampai ke bahagian pinggang lah. Yang bawah ni, belah kanan ni, mata hijau ni kerana aksiden, mata rosak, hampir buta, kena operate, tetapi sempat diberi Agicera dalam masa 7 hari. Alhamdulillah, mata dia baik dan dia tak jadilah nak jadi operate. So itulah testimoni-testimoni yang saya boleh kumpul untuk anda pada hari ini. Okey, dan juga produk kita ini diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai makanan. So saya nak tekankan di sini guys, jangan overclaim produk. Ya, kita dah kena warning ya dengan Kementerian Kesihatan, jangan overclaim ya, sampai kata boleh sembuh kanser dan sebagainya. Tidak, kita tak pernah claim ya benda ni boleh mengubati sembuh kanser dan sebagainya. Kita punya produk adalah pemakanan berkhasiat to nourish you punya body system, supaya kalau you ada penyakit, dia boleh bantu you menguatkan body you untuk melawan penyakit itu ataupun menguruskan penyakit itu sendiri.
Ya, let me get this straight. Sebab ramai sangat orang je lah. Bukan saya kata orang di luar sana menipu, tidak. Sebab apabila dah 100,000 ahli, kita dah tak boleh kawal dah apa yang orang cakap. Ya, message distorted. So that's why saya adakan sesi ini 1 minggu sekali, saya boleh explain kepada anda supaya anda boleh clarify benda-benda yang anda dengar di luar sana. Ya. Dan kalau anda di luar sana dengar Cik Syahan, yang kat luar sana cakap macam ni, tapi Cik Syahan cakap macam ni, percayalah cakap saya, yang ini ni yang betul. Sebab ini adalah maklumat daripada HQ. Ya, dan saya dilatih oleh kita punya pharmacist dan juga kita punya chemist dan juga kita punya dietitian daripada kita punya partner factory kita. Ya, so ini yang betul-betul. Dan bukan saja hari ini saya nak menerangkan produk, bukan saya nak menjual produk kepada anda semata-mata, tetapi saya nak meluruskan fakta yang dah sengit-bengit yang anda dengar kat luar sana. Ya, so kita punya produk jangan overclaim, ya tuan-tuan dan puan-puan, be very careful. Ya, by the end of the day kita bukan doktor, kita bukan nutritionist, kita bukan dietitian, kita bukan dan sebagainya lah. Ya, so kita adalah sales people. Ya, dan sebagai salesman kita terikat dengan etika, code of ethics. Kita tak boleh overclaim. Kita jangan lawan cakap doktor. Ya, ni kadang-kadang yang dah tak sup dengan produk tu boleh lawan cakap doktor. Ya, ada yang pernah telefon saya, Cik Syahan, saya punya customer dah nak pakai Agicera, tiba-tiba doktor tak bagi. Saya kata kenapa doktor tak bagi? Kerana dia ada allergy white page. So macam mana saya nak lawan ni? Ya Allah. Jangan lawan. Kalau doktor dah tak bagi, janganlah lawan. Ya, so we have to be very careful. Bukan saja careful, tetapi kita kena beretika dalam mempromosikan produk. Ya, please kita be clear dengan benda yang semacam ini. Okay guys.